Murid TV KPM. Baik, organ merupakan anugerah kehidupan yang tidak ternilai dan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kali ini kita akan belajar tentang pendermaan organ bersama-sama dengan Cikgu Linda. Baiklah Cikgu, macam mana proses pendermaan organ tu Cikgu? Okey, baik saya terangkan ya. Jadi untuk ini sebenarnya tajuknya derma organ, derma selamat nyawa. Okey, baik. Jadi di sini ya sebenarnya apakah itu pendermaan organ? Pendermaan organ ialah pendermaan organ dan tisu merupakan proses mendermakan organ dan tisu seseorang untuk tujuan pemindahan organ dan tisu bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Seterusnya, bagaimanakah pendermaan organ dan tisu dilakukan? Yang pendermaan organ dan tisu boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu yang pertama pendermaan selepas kematian dan pendermaan semasa hidup. Dan yang sebenarnya apakah organ dan tisu yang boleh didermakan? Saya datangkan dengan infografik ini, iaitu organ. Yang sebelah kanan ialah organ, sebelah kiri ialah tisu. Yang pertama ialah jantung, kedua paru-paru, hati dan buah pinggang untuk organ. Seterusnya tisu, kornea mata, injap jantung, tulang dan juga kulit. Jadi bagi pendermaan selepas kematian, seseorang itu boleh mendermakan lebih banyak organ dan tisu jika dibandingkan dengan pendermaan semasa hidup. Dan juga andai katalah anda di luar sana ingin menderma organ, jadi jom berikrar sebagai penderma organ dan dapatkan maklumat terkini berkaitan pendermaan organ di www.dermaorgan.gov.my. Jadi itulah maklumatnya bagaimana ingin menderma organ ya Mira ya. Baik Cikgu. Jadi Cikgu Linda dah terangkan macam mana nak menderma organ. Jadi Cikgu Linda nak tanyalah pendapat anak-anak murid Cikgu Linda. Jadi ini ialah soalan kepada anak-anak murid Cikgu Linda. Anda diminta, jadi dengar ya anak-anak murid SMK Seri Mulia, anda diminta memberikan pendapat anda tentang isu pendermaan organ dengan kritis dan bernas secara jelas menggunakan ayat-ayat yang betul dan gramatis. Jadi di sini saya nak pelajar-pelajar saya memberikan pendapat, pelajar-pelajar lain mendengar. Jadi kemahiran yang ingin kita jelmakan di sini ialah mendengar dan bertutur. Jadi siapa mula-mula nak berikan pendapatnya? Silakan. Murid siapakah yang ingin berkongsi? Okey, Amal. Silakan Amal. Pada pandangan saya, tahap kesedaran rakyat Malaysia masih lagi rendah untuk menderma tisu dan organ. Sebenarnya kerajaan hendaklah mengadakan kempen tentang pendermaan organ secara menyeluruh kerana bagi meningkatkan jumlah penderma organ. Dengan berbuat demikian, stigma buruk masyarakat dengan derma organ dapat dihapuskan kerana mereka menganggap dengan menderma sebahagian organ dapat memberi kesan buruk kepada kita. Okey, baik. Jadi Amal berpendapat bahawa masyarakat Malaysia masih lagi kurang kesedaran tau Mira. Betul. Jadi macam saya pun apabila saya baca info mengenai penderma organ, barulah timbul kesedaran betapa pentingnya kita menderma organ kerana dapat menyelamatkan nyawa. Okey, baik. Jadi bagus Amal memberikan pendapat sebegitu. Jadi siapa lagi nak memberikan pendapat secara kritis dan bernas? Sila angkat tangan. Siapa yang kongsikan? Alif. Okey, silakan Alif. Saya bersetuju dengan pendapat Amal. Pada khidmat saya pula, kempen ini dapat dilakukan melalui media massa, televisyen, radio dan sebagainya. Sebagai contoh, bersempena kempen ini, stesen televisyen hendaklah menyiarkan dokumentari tentang kebaikan pendermaan organ. Kempen ini hendaklah dijalankan secara berterusan dan janganlah dijalankan sekadar melepaskan batuk di tangga. Oleh itu, masyarakat dapat merubah persepsi yang positif dalam melibatkan diri sebagai penderma organ kerana nyawa pesakit-pesakit anggaran berfungsi organ dapat diselamatkan melalui pemindahan dan transplant organ.
Betul. Okey, baik. Jadi kerajaan memainkan peranan yang sangat penting. Tadi kan Alif kata janganlah seperti melepaskan batuk di tangga. Betul. Ataupun dalam erti kata lain, kempen yang dijalankan Mira, janganlah Ala seperti kadar. ala kadar, seperti hangat-hangat tai ayam. Itu ialah peribahasa juga yang wajar, yang boleh digunakan untuk berkaitan dengan kempen-kempen yang dijalankan. Baik, Haris, bukan Haris, silap pula. Okey, Alif dah memberikan pendapat, Amal sudah memberikan pendapat. Jadi yang dua orang ni tak nak bagi pendapat ke? Ingin kongsikan? Tersenyum je tu, Haris? Silakan Saya nak cuba, cikgu. Haris. Okey, silakan. Pada pendapat saya, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam memupuk kesedaran terhadap peri penting penerimaan organ dalam diri anak-anak. Hal ini demikian kerana pendidikan awal dan pembentukan diri anak-anak bermula daripada rumah. Para ibu bapa sepatutnya menjadi suri teladan terbaik dengan menunjukkan perlakuan yang baik, iaitu mendaftarkan diri sebagai penderma organ. Perlakuan ini seterusnya dapat dicontohi oleh anak-anak dengan bersama-sama menjadi salah seorang ahli penderma organ. Selain itu, ibu bapa juga sepatutnya menyokong anak-anak mereka menderma organ semasa hidup maupun setelah meninggal dunia, dan bukannya menghalang niat baik mereka sekeras-kerasnya. Itu sahaja, cikgu. Baik. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kalau ibu bapa menjadi contoh terbaik kepada anak-anak, maka anak-anak akan ikutlah perilaku ibu bapa. Betul. Maka ramailah penderma organ kan, Mira ya? Betul, cikgu. Okey, baik. Jadi siapa lagi nak memberi pendapat? Silakan. Silakan. Mungkin Danish? Danish lah. Siapa lagi kan? Silakan Danish. Okay. Semua pihak sama ada kerajaan, badan-badan NGO maupun masyarakat itu sendiri haruslah peka tentang isu penerimaan organ yang jumlahnya semakin berkurangan. Dengan peningkatan jumlah penderma organ semasa hidup dan selepas meninggal bukan sahaja mampu menyempurnakan kehidupan pesakit-pesakit ini seperti orang biasa, malah menyelamatkan banyak nyawa warga negara kita. Dengan demikian, jelaslah penderma organ mempunyai banyak kepentingannya kepada masyarakat kita. Itu saja, cikgu. Okey, Wow. baik. Bagus idea dia. Okey. Jadi di sini kan apabila kita mendengar pendapat-pendapat anak murid saya tadi, Baik, cikgu. daripada pendapat mereka ni terdapat fokus-fokus yang mereka tekankan, iaitu langkah ibu bapa, langkah kerajaan, kebaikan menerima organ. Jadi di sini Cikgu Lina nak memperkenalkan iaitu apabila murid menyampaikan sesuatu idea, Baik. dia mestilah berfokus. Baik, Iaitu, cikgu. Sebelum cikgu terangkan tentang berfokus ini, tadi cikgu bagi tahu mereka jawab dengan tepat sekali. Jadi Betul. berapa ganjaran untuk mereka, cikgu? Lupalah nak bagi tahu yang sebenarnya keempat-empat memberi pendapat tadi, Cikgu Linda bagi 5 bintang. Wow, 5 bintang untuk setiap seorang ya? Setiap seorang. Sebab idea mereka bernas. Hebat. Berfokus. Itu yang saya maksudkan tadi, berfokus. Okey? Baik, cikgu. Baik. Jadi, macam mana kita nak kenal pasti fokus pada setiap percakapan seseorang ataupun petikan yang diberikan. Jadi di situ, Cikgu Lina nak memperkenalkan lollipop pukelang CJ. Wah. Jadi anak-anak murid boleh tunjukkan lollipop kalau bawah ataupun Kakak Mira pun ada juga lollipop pukelang Lollipop. CJ. Ini ialah inovasi Cikgu Linda. Daripada lollipop ini ialah himpunan fokus ataupun kata kunci dalam petikan ataupun dalam percakapan seseorang. Apabila anak murid saya bercakap tadi, mereka ada fokus tentang langkah, tentang kebaikan, tentang punca kenapa mereka tidak mahu menderma. Jadi saya rangkumkan dalam lollipop ini, iaitu pukelang CJ. Pu apa dia? Pu ialah punca. Jadi anak-anak murid ni kadang-kadang dia tak, cikgu apa maksud punca? Punca bermaksud alasan, sebab ataupun faktor. Dan ke ada dua. Satu kesan, satu kekangan. Kesan, dalam kesan pula ada dua. Kesan, apa maksud kesan? Kesan bermaksud akibat, impak dan juga implikasi. Selain itu, kalau kesan positif, kesan positif bermaksud kepentingan, manfaat, kebaikan, faedah dan juga kelebihan. Ingat ya, kadang-kadang kan soalan disuka tanya kekangan. Jadi anak murid kadang dia tak tahu tau Mira apa maksud kekangan. Betul. Jadi di sini adalah maksud dia. Dengan lollipop ini pelajar boleh faham maksud-maksud
fokus ataupun kata kunci dalam petikan, iaitu kekangan maksudnya halangan, cabaran, masalah dan juga rintangan. Seterusnya lang. Lang ialah langkah. Apa maksud langkah? Iaitu inisiatif, kaedah, cara usaha dan juga tindakan. Selain itu juga langkah memberi maksud berdasarkan konteks soalan, iaitu persiapan, tanggungjawab, peranan, fungsi, tugas dan persediaan. Dan juga kita tengok C. C ialah ciri ataupun contoh. Ciri maksudnya sifat ataupun kriteria. Baik. Contoh maksud dia misal ataupun tamsil. Ada yang tanya, Cikgu Linda, tamsil itu apa? Ya. Tamsil itu contoh, iaitu diambil daripada pinjam bahasa Arab. Oh. Okey, baik. Seterusnya J, jasa, iaitu bermaksud bakti ataupun sumbangan. Maka itulah dia lollipop pukelang CJ. Jadi, berdasarkan ini, mari kita aplikasikan. Saya nak murid-murid saya aplikasikan lollipop pukelang CJ ini. Jadi, murid-murid, anak-anak murid saya di SMK Sri Mulia sudah bersedia ya macam mana kita nak aplikasikan lollipop pukelang CJ ini. Okay, sudah bersedia? Sudah bersedia? Okey, sekarang ini saya beri satu petikan. Baik. Dan seorang baca, seorang kenal pasti fokus. Murid-murid, siapa? Murid saya yang nak cuba membaca dan seorang kenal pasti fokus. Silakan. Siapa ingin baca terlebih dahulu? Okey, Amal. Saya nak baca tu. Okey. Amal akan baca. Siapa nak kenal pasti fokus? Untuk mengenal pasti, Haris. Jadi Danish dengan Alif sama juga kena pasti fokus. Okey? Baik, silakan Amal. Pendermaan organ merupakan satu amalan yang mulia. Pendermaan organ bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia kerana pendermaan organ adalah satu kaedah rawatan yang telah diterima ramai di negara kita. Sehubungan itu, Pusat Sumber Transplant Nasional diwujudkan bukan sahaja untuk menambah bilangan peikrar penderma organ, malah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Selain memberikan maklumat tentang kepentingan pendermaan organ, antara salah faham yang sering dikaitkan dengan pendermaan organ adalah menderma organ bertentangan dengan ajaran Islam dan akan menyakitkan mayat. Sebenarnya pendermaan organ tidak menjejaskan rupa atau bentuk jenazah. Pengebumian juga boleh dijalankan seperti biasa. Bagaimanapun, persepsi negatif utama yang perlu ditepis ialah perasaan takut. Beberapa kajian dilakukan yang menunjukkan sebab utama rakyat Malaysia tidak menderma kerana perasaan takut. Justru cara terbaik bagi mengatasi masalah itu adalah melalui penyebaran maklumat mengenai derma organ menerusi internet maupun media masa. Okey, baik. Jadi apakah fokusnya Haris apabila kita tengok dalam petikan ini, apakah fokusnya? Fokus yang saya dapat kenal pasti selepas mendengar bacaan Amal ialah punca masyarakat tidak mahu menderma organ. Iaitu antara salah faham yang sering dikaitkan dengan pendermaan organ adalah pendermaan organ bertentangan dengan ajaran agama dan menyakitkan mayat. Selain itu, persepsi negatif utama yang perlu ditepis ialah perasaan takut. Beberapa kajian dilakukan yang menunjukkan sebab utama rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, tidak menderma kerana perasaan takut. Dan fokus yang kedua ialah langkah supaya masyarakat menderma organ, iaitu Pusat Sumber Transplant Nasional diwujudkan. Dan seterusnya, cara terbaik bagi mengatasi masalah masyarakat. Masalah itu adalah melalui penyebaran maklumat mengenai derma organ menerusi internet maupun media massa. Okey, baik. Jadi di situ kita dengar cara Amal bercakap tadi mula-mula cantik je, tapi bila di penghujung tu Amal tersekat-sekat. Jadi kat situ Amal dapat 4 bintang sahaja. 4 bintang untuk Amal. Untuk Haris, cikgu? Haris mula-mula okey, cantik. Lepas tu dia nak cepat kot dan jadi tak lancar. Jadi apabila kamu nak menyampaikan sesuatu haruslah jangan terburu-buru. Tenang-tenang sahaja. Barulah perkara yang ingin kamu sampaikan itu jadi jelas. Jadi Haris pun dapat 4 bintang jugalah. Wah, tanya untuk jadi Amal di dan Haris. situ kalau kita tengok yang berwarna hijau ini ialah langkah untuk menggalakkan orang masyarakat menderma organ, dan yang berwarna kuning ini fokusnya ialah punca masyarakat tidak menderma organ. Jadi saya serahkan kepada Wani untuk meneruskan cerita kita hari ini. Baik, cikgu. Itu dia tentang lollipop pukelang CJ, cikgu betul. Ada kesannya
sebabnya kan dan juga ada puncanya mengapa. Kita akan berhenti berehat seketika kawan-kawan di rumah. Jangan ke mana-mana, kita akan teruskan lagi sesi kelas kita selepas ini hanya di Menengah Atas Didik TV KPM.